Sudah menjadi lumrah buat Hartini Mat Amin berniaga di sini sejak 9 tahun lalu. Kehidupan di Bandar Metropolitan menguatkan semangatnya untuk berniaga demi membantu meraih pendapatan keluarga biarpun secara kecil-kecilan. Pada meja kecil, payung kecil, sekarang dah alhamdulillah kemah. Bolehlah menampung duit belanja kita. Nasi lemak berlauk, air tangan Hartini sentiasa menjadi antara pilihan sarapan pagi penduduk sekitar Bandar Tasik Seri Permaisuri, Kuala Lumpur. Macam hadiah lah. Kita bukan sekadar nasi jual aja kan. Mesti ada pelbagai dalam tu. Jadi tu tak boleh nak kedekut. Dia orang pun akan seronok. Tengok ada sambal, ada telur, ada kacang. Komplit lah dengan harga RM1.50 sebungkus. Ini bukan sekadar kisah tentang kehidupan seorang penjual nasi lemak. Ini kisah survival Hartini dalam meneruskan kelangsungan hidup di kala pandemik COVID-19. Awal Mac 2020, negara digemparkan dengan isu wabak maut yang masih berterusan sehingga hari ini. Hampir setiap sektor ekonomi pincang ekoran arahan kerajaan agar aktiviti dikurangkan atau dihentikan sementara demi mengekang penularan wabak itu. Semasa pandemik ni, dia kurang sebab kebanyakannya kawasan yang saya berniaga tu kawasan kerja. Jadi tu banyak customer yang kerja semua work from home. Jadi tu kurang sikit lah. Terasa lah dia punya kemerosotan tu. 17 bulan virus COVID-19 ini berleluasa membawa kepada kemerosotan ekonomi negara. Natijah yang meresahkan ialah apabila rakyat berdepan realiti kehilangan pekerjaan, tanggungan kerugian dan bisnes yang terpaksa gulung tikar. Perkabaran penjaja kecil diberi kebenaran beroperasi semula memberi nafas lega buat Hartini. Inilah rutin yang dirinduinya. Biasanya 2.30 saya dah bangun dah. Buat persiapan makan nasi. Sampai pukul 6. Baru berhenti lah. Sebelum ini pernah hampir 4 bulan dia tidak dapat berniaga. Pada masa sama, komitmen kewangan seperti sewa rumah dan bil utiliti perlu diselesaikan. Hartini terpaksa akur dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ketika itu. Kali ini government bagi kelonggaran kan. Alhamdulillah lah, boleh juga cari rezeki. Sinar baharu mula memancar dalam kehidupannya sekeluarga apabila diberi sedikit kelonggaran untuk berniaga semula. Tambahan pula, inilah yang menjadi sumber rezeki utama sejak suaminya, Saiful Zahari Abdul Wahab, kehilangan pekerjaan pertengahan tahun lalu. Kuatkan semangat. Sebab kita nak menempuh ni bukannya sekejap kan. Lepas tu dengan anak-anak. Kan kalau kita turut bersedih, tak nak kerja lah apalah, lagi susah kan. Lagi tak dapat income. Namun Hartini sentiasa bersyukur kerana dikurniakan 2 anak yang memahami keadaan keluarga. Malah minatnya dalam dunia masakan turut dikongsi bersama mereka. Seronok. Jangan tak sedap pula masak kan. Ikut mood pula. Kalau penat nak kena ikut mood pula, tak boleh. Kita kena masak, kena ikhlas. Boleh masakkan tu sedap. InsyaAllah. Lebih kurang 3 km jarak kediaman ke tapak niaga. Kenderaan berusia 17 tahun ini banyak berjasa kepada keluarganya. Gerai Hartini dibuka bermula jam 7 pagi hingga 10 pagi. Biasanya kalau kita sampai je ada customer datang. Tapi orang sanggup tunggulah sampai dia pasang. Terima. Begitupun kali ini suasana berbeza. 7 pagi, keadaan masih lengang.
Sejak awal tahun lalu, 18 kementerian dan 5 agensi terlibat dalam mengendalikan aplikasi sistem pengurusan maklumat setempat dikenali sebagai SIMS. Azmir Musyabri Abdul Muttalib sudah berkhidmat selama 18 tahun di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Dia antara yang bertanggungjawab memastikan ketelusan dan keberkesanan pelaksanaan sistem ini. SIMS ini adalah satu sistem bagi membantu semua kementerian-kementerian memproses kelulusan kebenaran beroperasi kepada syarikat-syarikat yang telah disenaraikan di dalam SOP PPM fasa 1 dan fasa 2 untuk dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh berkenaan. Pegawai-pegawai MITI, MIDA dan Matrik hanya memproses permohonan yang melibatkan sektor pembuatan dan juga penghilangan sahaja. Tetapi manakala sektor-sektor yang lain adalah di bawah tanggungjawab kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi yang berkenaan. Demi mengimbangi keselamatan nyawa, pada masa yang sama memberi ruang kepada rakyat menjalankan aktiviti mencari rezeki. Hanya kilang-kilang perkhidmatan perlu dibenarkan beroperasi. Bagaimanapun, majikan perlu memastikan pekerja mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Dengan memiliki 177 pekerja, kilang tepung Bestari masih beroperasi. Bukan sahaja memastikan rantaian ekonomi makanan tidak terputus, beroperasinya kilang membolehkan pekerjanya meneruskan kelangsungan hidup. Berusia 36 tahun, Siti Baizurah, ibu tunggal kepada 2 orang puteri, bimbang sekiranya hilang mata pencarian. Hampir 4 tahun berkhidmat di syarikat ini, gajinya cukup-cukup untuk menyara keluarga. Awal pandemik, saya bimbanglah sekiranya company ini tutup. Saya risau saya tak dapat nak teruskan kehidupan. Waktu pandemik ni ramai orang hilang pekerjaan. Anak-anak tak boleh nak bersekolah dari rumah, memang susah sikit lah. Meskipun terdapat had kapasiti pekerja dalam sehari, mereka masih mampu memenuhi permintaan dan membekalkan produk kepada pasar borong di seluruh Malaysia. Kebiasaannya selesai berniaga, Hartini akan membeli bahan mentah untuk jualan hari berikutnya. Sejak pelaksanaan PKP, kedai runcit ini sering dikunjungi kerana berdekatan kediamannya. Meskipun barangan dijual tidak selengkap seperti pasar borong, segala keperluan masih boleh didapati di kedai ini. Selalu beli kat sini. Sini harga okey lah. Harga dia borong. Memang susah. Kita kena cari banyak tempat. Kadang tempat ni tak ada kicap ke apa kan, tempat lain. Kena pergi banyak tempat lah. Jadi tu agak sukar lah. Buang masa nak ke sana dengan duit minyak lagi, dengan transport kan. Nak balik kan nak masak. Ambil tu kat timun. Menurut Hartini, dalam tempoh pandemik, dia harus bijak merancang perbelanjaan agar wang simpanan sentiasa mencukupi. Lebih-lebih lagi sekiranya berlaku kecemasan. Kenaikan harga tu pun tinggi sikit lah belanjaan tu kan. Tapi nak buat macam mana, mesti lagi harga sama supaya customer kita puas hati dengan masakan kita, perniagaan kita. Tak perlulah kita nak terlampau mahal sangat. Musim-musim pandemik ni kan. Orang kata bolehlah tolong-menolong. Nak makan? Bilangan kes jangkitan harian COVID-19 termasuk angka kematian yang melonjak semakin menambah kebimbangan masyarakat. Pun begitu, ada insan yang terus bergelut demi memastikan kelangsungan hidup. Kesihatan dan ekonomi perlu seimbang demi kesejahteraan bersama. Justru pematuhan prosedur operasi standard SOP perlu dilaksanakan tanpa kompromi.
jam 9 pagi. Hari ini, pasukan petugas khas COVID-19 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI digerakkan ke 3 buah kilang sasaran yang disyaki lalai dalam pematuhan SOP sepanjang tempoh PKP. Kilang dan pembuatan yang dibenarkan beroperasi di bawah SOP MKS. Diketuai penolong pengarah pasukan khas, Khairul Luthfan Fadzil, operasi ini dijalankan bagi memantau tahap pematuhan dan mengesan kesalahan pemain industri dan pekerja di premis sektor yang dibenarkan beroperasi. Ada segelintir pihak-pihak premis yang tidak memberikan kerjasama, kan? Contohnya dia menyorokkan pekerja. Cuma pengawal kot, pengawal keselamatan mungkin sebab dia pun menjalankan kerja dia. Mungkin pihak atasan pun telah mengarahkan untuk menahan ke melengah-lengahkan kami ke dekat pos pengawal kan. Ketika menjalankan penguatkuasaan, pengawal ini dilihat cuba melengah-lengahkan tugas pasukan MITI. Datang cik jumpa dia apa semua. Saya hanya jalankan tugas. Yang tu agak tragic jugalah macam kita yang berlaku tadi itulah. Dia kat situ kita kena bijak sikitlah diplomasi. Ada yang menyembunyikan data-data yang sepatutnya yang dia maklumkan kepada pihak MITI. Contohnya 300 orang pekerja, tapi bila kita datang lebih. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang kita kena datang ke lapangan untuk memastikan jumlah pekerja yang didaftarkan sama dengan apa yang kita dapati di lapangan. Apa ni ada buat hotel untuk pekerja? Bila last buat? Macam diorang ni ada dulu positif lah. Dulu positif dan ambil masa 6 bulan baru selesai. Yang last batch yang kita buat hari Ahad lepas. Tu buat beramai-ramai lah. Kat sini ya. Ahad lepas ada klinik datang minggu sini. Ada result dia ada. Ada. Aisyah kita minta Aisyah. Boleh nanti pagi sekali kita masa dokumentation nanti. Boleh. Anak jati Perak, Maimunah Osman, asalnya berkhidmat di Jabatan Arkib Negara. 6 bulan lalu, dia bersama beberapa buah jabatan lain ditugaskan di lapangan bagi membantu mengekang penularan COVID-19. Tapi sudah berapa hari bulan. Tak apalah, sehari ni kita pastikan dia scan kita tahu hari kena scan. Dia pergi mana-mana, saya bersati untuk ambil tanggungjawab ni. Sebab keadaan negara kan, dan bukan negara je lah, semua seluruh dunia tengah menghadapi pandemik. So, saya bangga untuk menjadi part kepada sejarah yang ni supaya saya boleh membantu negara lah. Selain daripada saya kerja hakiki yang terpaksa saya tinggalkan lah. Tak kala bertugas di lapangan, ibu kepada 2 anak ini perlu berdepan pelbagai lapisan masyarakat. Ini bermakna dia sentiasa terdedah dengan risiko jangkitan COVID-19. Justru, menjadi tanggungjawab Maimunah untuk sentiasa berwaspada agar tidak membawa pulang ancaman kepada keluarganya. Sangat sensitif dengan kepatuhan SOP. Jadi saya minta semua kita rakyat Malaysia daripada atas ke bawah sama-sama menghentikan penularan wabak ni dan sama-sama jaga SOP. Kalau kita nak keluar cepat daripada pandemik ni, kita kena sama-sama bersatu hati. Tak boleh ada selfish dan tak boleh memandang remeh kepada SOP-SOP yang disediakan. Nampak? One person tak pakai mask. Tak pakai mask, tapi bila itu ada lebih 1 orang. Jadi ada 1 orang lagi. Ya, kalau kita pergi ke kilang-kilang, kita akan ada ni lah, kekangan macam ni yang kita nak masuk tu ada yang tak ada akses. Jadi tu antara cabaran-cabaran pihak MITI lah kalau kita datang buat pemantauan dan penaziran. Dalam premis pakai face mask. Itu ikut clear cut dalam SOP lah yang diwartakan. Kalau dekat luar pagar tu tu lain cerita, bukan bawah purview MITI lah. Tapi tuan, kat sini dia ada pakai face mask, tapi just face mask dia di bawah dapur dia. Kita akan nasihati dia. Tu tak pakai face mask yang betul pun kesalahan juga. Betul. Sejak tahun lalu, pemantauan berkala pasukan khas COVID-19 MITI dilakukan.
Lebih 90% syarikat perkilangan beroperasi mengikut SOP yang ditetapkan. Macam kesalahan yang 2 orang tak pakai face mask ni, kita tak tutup lah. Kompaun ni kita berikan atas supaya mereka tahu undang-undang tu wujud dan mereka boleh diambil tindakan. Untuk tutup, kesalahan yang lebih besar lah. Contohnya melebihi kapasiti 60%. Itu biasanya kita akan tutup kilang ataupun premis tersebut. Walaupun 61% ada kehadiran. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini anda berada di zon 3. Daripada sini sampai ke dalam anda akan ikut hampir ke semua sektor ekonomi dibenarkan beroperasi. Lantaran itu, MITI mengambil inisiatif mewujudkan program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta, dikenali sebagai PIKAS. PIKAS ialah satu pendekatan mempercepatkan kadar vaksinasi dalam kalangan pekerja dengan harapan berupaya mencapai imuniti kelompok dalam masa terdekat. Natijahnya, sektor ekonomi boleh kembali bergerak dengan lebih rancak dan efisien. Hari ini, lebih 2,000 pekerja kilang sekitar Bandar Sendayan, Negeri Sembilan bakal menerima vaksin. Berkhidmat hampir 4 dekad di sebuah kilang elektronik, Ganesha Murthy bakal melengkapkan dos vaksinnya. Satu inisiatif yang bagus yang dibuat oleh pihak company kami dengan MITI dan MIDA. Ikuti program ini, semua pekerja dapat dia punya vaksin dengan lebih cepat. Tak payahlah tunggu normal cycle MySejahtera. Kilang-kilang ni dia kena berjalan juga walaupun masa pandemik ni, sebab kilang yang generate ekonomi untuk Negeri Sembilan ni. Pusat imunisasi ini mula dibuka jam 9 pagi. Bagi Nur Syarin Muhammad Zaini, situasi pandemik bukan penghalang untuk dia menyumbang bakti kepada masyarakat selaku sukarelawan di sini. Pada hari pertama saya bertugas ini memang rasa seronok sebab dapat berjumpa dengan rakan-rakan sekerja yang lain. So, ibaratnya macam saya bekerja dekat atas dulu dan sekarang saya tukar di sini, so tak ada masalah. Semua dapat berjalan dengan lancar. Punyai pengalaman 20 tahun bertugas di Awan Biru, kemahiran sebagai kru kabin diaplikasikan bagi melancarkan proses pemberian vaksin di PPV ini yang menerima ribuan kehadiran setiap hari. Bila semua orang Malaysia dah dapat vaksin dengan cepat, so mungkin kita mungkin ada peluang untuk yang sebaiknya untuk ke fasa yang seterusnya lah. Dan untuk industri penerbangan, kalau ada rezeki insya-Allah, bila semua dah baik, insya-Allah saya mungkin boleh terbang semula. Demi mencapai tahap imuniti kelompok sektor perkilangan pada hujung September, usaha masih diteruskan. Lebih 2 juta dos diberikan kepada pekerja sektor pembuatan demi mengekang penularan virus COVID-19. Meskipun hasil jualan Hartini merosot separuh daripada apa yang diraih sebelumnya, dia gembira kerana masih ada pelanggan yang setia menikmati air tangannya. Semua orang dapat pendapatan yang cukup bulan kan. So sometimes dia orang ni pun macam gaji harian lah. Ada kerja, ada gaji. So part of us kena support jugalah. Tak banyak sikit. Kita berdoa lah supaya pandemik ni cepat berakhir. Dalam masa yang sama, kita jaga SOP kita. Jangan leka lah supaya kita boleh hidup seperti normal, seperti sedia kala dulu. Dalam mendepani cabaran penularan pandemik COVID-19, semua pihak punya peranan penting. Gandingan usaha sektor awam, swasta dan masyarakat menjadi formula paling ampuh untuk menang dalam perang ini. Bersama gembelingkan tenaga demi memulihkan Malaysia tercinta.